Betul, saya nak cakap lama sikit. Panas tak apa, jangan koyak. Saya beri masa 24 jam untuk menarik balik posting-posting mereka Koyak teruk sangat. yang memberi gambaran bahawa skandal beras Patani adalah ada kaitan dengan kerajaan negeri Kedah, Cuek sikit ya pun. anak syarikat kerajaan negeri Kedah, Amboi manja ngah. Anak siapa? ataupun pemimpin-pemimpin kerajaan negeri Kedah. Hati mau brutal, baru boleh betul je. Dalam tempoh 24 jam, sekiranya posting itu tidak ditarik balik, dipadam, kita akan arahkan pasukan peguam memburu semua pemilik akaun tu untuk kita ambil tindakan mahkamah. Kalau nak tujang orang, lepas tu balik mengadu kat Pak Bet, tak payah. Pak Bet tak payah. Pak Bet tak payah. Pak Bet tak payah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kan kita bersama lagi. Okey, baru-baru ni kan ada rampasan beras kan, dan juga terkantoi syarikat di bawah kerajaan negeri Kedah. Kantoi menyorok beras, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun dia dah pesan. So apabila dah kantoi, SPRM pun dah macam dah masuk portal-portal berita, dah masuk TV, dah diulas pelbagai dah portal-portal berita ni. So ramailah rakyat yang mengeluarkan kenyataan, oh tak sangka lah, inilah itulah ini apa semua. So Sanusi pun dia buat sidang media keesokannya, dan macam di dalam ucapan dia tu, dia mengugut kepada, dia koyak lah, mudah cakap Sanusi ni koyak kan. Sebab waktu dia hentam orang, dia tak fikir pula orang yang dia hentam. Sekarang ni bila orang hentam dia pun dia dah mati akal. Lepas tu dia ugut kata dia nak saman kepada orang-orang yang adakan hak yang mana tuduh dia macam-macam, hak fitnah dia macam-macam. So apabila Sanusi dia dah keluarkan kenyataan, dia akan saman, dia akan ambil tindakan saman, tak, dia macam tak kira lah kepada individu ataupun kepada portal-portalnya. Oh, adalah geng-geng walak ni seronok. Tengok ni fitnah, tengok Sanusi dah jawab itu, Sanusi dah jawab ini apa semua kan. Sekarang ni yang paling orang persoalkan, yang syarikat tu kita tak kisah sangat. Yang kita paling persoalkan beras yang disorok tu. Beras tu yang disorok oleh satu syarikat, dan syarikat tu tidak disebarkan, tidak didedahkan syarikat apa. Tapi syarikat tu duduk berada di bawah kerajaan negeri Kedah. Faham tak? Syarikat tu duduk di bawah kerajaan negeri Kedah. So of course lah, bila anak syarikat hang apa-apa hang perlu menjawab. Dan kalau hampa ingat, baru-baru ni waktu dekat PRK Pelangan, Sanusi dia ada cakap, dia ada bertemu dengan tokek beras kan, tokek beras, dan dia ada tanya soal beras ni. Jadi berapa banyak syarikat padi ni hak yang menguruskan beras di bawah kerajaan Exco Pertanian Kerajaan Negeri Kedah ni kan, berapa banyak tokek-tokek ni. Jadi tak tahulah ada 2 ke 3 ke 4 kan, tapi di antara syarikat yang diserbu ni, salah satunya di bawah kerajaan negeri Kedah. Memang dah tersebar, memang SPRM pun dia ada cerita di bawah kerajaan negeri Kedah, Exco Pertanian Kerajaan Negeri Kedah. So aku nak bawa dengan hampa untuk menjawab hak yang Sanusi koyak rabak ni, yang dia ugut duk nak ambil tindakan. So aku bawa seorang peguam ni untuk menjawab hujah Sanusi. Ya, salah satu apa yang brother ni akan sampaikan soal, kalau 3 perkara ni, dia akan beritahu 3 perkara. Soal portal, sumber info yang kita dapat, lepas tu cerita, dan mengada-adakan cerita. Mengada-adakan cerita ni fitnah lah. So kalau fitnah, of course Sanusi boleh ambil tindakan. Tapi adakah yang beras yang disorokkan ni adalah fitnah? Tak apalah, jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh peguam ni, Bro Faizal. Jom sama-sama kita dengar. Anak syarikat negeri Kedah, dia dah kepanasan tuan-tuan. Ini antara ciri-ciri orang yang sebenarnya kepala otak dia zero tuan-tuan. Dia zero. Dia hanya berani, memang kita nampak badan dia besar, tapi dia sebenarnya penakut. Dia penakut. Yang kena tangkap, yang dilaporkan di media itu baru pengarah syarikat. Yang nak dituduh itu baru pengarah syarikat. Tidak ada pun dalam mana-mana berita mengatakan Sanusi bakal dituduh kerana bersubahat. Nampak tak dia punya koyak rabak ni? Kan? Hilang dah dia punya ciri-ciri panglima ni. Ingat lagi tak macam mana dia turun dekat Simpang Jeram tu? Ingat lagi tak karakter dia macam mana? Dia turun dekat Johor, ke main berdegar-degar dia, balun, kau dia bantai.
Dia turun kat pelangai, dia mencarut, dia melucah. Kan? Dia cakap apa? Ini saya ni Panglima. Panglima. Tiba-tiba bila syarikat anak negeri Kedah diusik, melompat dia. Sepatutnya, sepatutnya sebelum dia nak bagi amaran kepada semua rakyat Malaysia yang up status isu Kedah ni, dia kena refer dulu lawyer dia. Okey. Dia kena refer dulu lawyer dia. Betul ke? Boleh ke bagi amaran macam ni? Takut nanti backfired. Kan? Sekarang ni backfired lah. Hang punya sembang, kan? Gedebak, tengok, koyak. Apa benda? Ini ke ciri-ciri Panglima? Tapi bila kita tengok balik, memang inilah perangai Panglima. Patient pass ni. Begitulah cara dia. Kan? Itulah keadaan ni. Baik tuan-tuan, sekarang saya nak masuk bab elemen-elemen fitnah tuan-tuan. Baik, elemen-elemen fitnah ni, ini bukannya kata orang kita tak boleh tahu. Boleh tahu ke? Boleh, kita boleh tahu. Okay, kita boleh tahu. Kita boleh tahu, so bila kita tahu, kita dapat avoid diri kita daripada kena saman. Yang pertama tuan-tuan, okay, perkara yang kita komen itu, kita kena pastikan, ini penting tuan-tuan. Okay, perkara yang kita nak komen, perkara yang kita nak up dekat status, kalau dalam bidang politik ataupun isu-isu negara, yang pertama sekali tuan-tuan kena pastikan benda itu dilaporkan di media-media yang reliable. Ini pertama sekali tuan-tuan. Okay, bila saya sebut pasal media, bila saya cakap pasal akhbar, news, portal-portal berita yang kredibel, saya tak maksudkan Harakah Daily tuan-tuan. Harakah Daily ni sekarang ni dia dah jadi sampah. Dia dah jadi macam utusan zaman UMNO dulu. Yang menjadi medium fitnah. Jadi bila saya kata tentang news, portal berita yang kredibel, saya mengatakan bahawa Harakah Daily ni tak termasuk tuan-tuan. Jadi Harakah Daily ni kita boleh baca je. Kita boleh baca, tapi kita jangan quote, kita jangan petik daripada Harakah Daily ni. Sebab kita tak tahu dia punya sumber berita tu entah daripada mana. Kadang-kadang kalau kita perasan, dia datang daripada mana? Daripada Raja Terbuang tu. Raja apa dah? Saya tak ingat nama dia. Raja Terbuang duduk kat London tu. Tapi sembang kencang macam dia lah sumber berita yang paling soheh, paling kata orang paling maklumat paling terkini. Maknanya Harakah Daily dah sampai tahap tu. Siapa dah nama dia? Saya lupa raja apa tu. Kan? Jadi Harakah Daily tuan-tuan, jangan pakai. Baca boleh, percaya jangan. Apa raja apa? Raja Perak. Kau je lah betul-betul. Raja Petra. Ingat Raja Perak tadi. Baik, saya salah baca. Bukan Raja Perak, Raja Petra. Jangan koyak. Saya salah baca tadi. Saya ingat Raja Perak, bukan, rupanya Raja Petra. Baik tuan-tuan. So maknanya Harakah Daily tu dah banyak kali kena saman dan dia kalah tuan-tuan. So Harakah Daily ni kita jangan ambil. So maksud saya katakan tadi, okay, dia bukannya reliable portal. Jangan. Baik. Apa reliable news yang lain? Banyak NST ada, The Star ada, FMT ada, apa lagi? Berita harian pun ada, Sinar pun ada. Tak kisahlah, walaupun Sinar tu kadang-kadang kena bantai, gedebuk, tetapi Sinar masih lagi satu sumber berita awam yang reliable. Okay. Jadi bila kita baca berita-berita tu, dalam keadaan sekarang ni, dalam isu kita sekarang ni, dalam konteks sekarang ni adalah berkenaan dengan beras. Jadi kita pun up. Kita buat potongan gambar, kita share, kita copy link tu, kita pun komen. Lepas tu bila kita komen ni, kita komen setakat berkaitan dengan berita itu sahaja. Adakah dibenarkan? Dibenarkan tuan-tuan. Dibenarkan tuan-tuan. Okay. So yang pertama, berita ini mesti datang daripada sumber portal yang reliable. Yang kedua tuan-tuan. Okay. So kita pun petik berita tu, kita buat komen kita. Sama ada terhadap Sanusi ataupun terhadap syarikat itu sendiri ataupun berkenaan dengan beras itu sendiri, tak ada masalah. Sebab kita ini orang awam.
Okey, kita ni orang awam, kita membuat komen terhadap satu isu umum, satu isu yang melibatkan kepentingan awam, public interest. Dan yang kita komen ini adalah sebuah syarikat anak negeri. Maknanya dia bertanggungjawab, okey, dia bertanggungjawab terhadap kerajaan negeri Kedah. Dan bila kita sebut kerajaan negeri Kedah ni, siapa dalam kepala kita? Bukan Netanyahu, bukan. Bukan Netanyahu, tuan-tuan. Bila kita cakap pasal negeri Kedah, kerajaan negeri Kedah, kita terbayanglah si Sanusi ni tadi. Nampak tak? Jadi bila kita cakap, kita komen pasal Sanusi, yang nak koyak ni pasal apa, tuan-tuan? Yang nak koyak ni pasal apa? Yang nak koyak ni pasal apa? Sebab apa? Benda-benda yang saya sebutkan tadi ni disebut dan dilaporkan dalam media. Berbeza keadaan ni. Ni saya nak masuk yang ketiga pula. Okey, ni tadi dua elemen penting, tuan-tuan. Dilaporkan dalam media-media yang reliable. Yang kedua, kita komen pada topik-topik sekitar topik itu. Kerajaan anak negeri, banyak ni kalau kita nak ulas, banyak kita nak kupas. Banyak kita nak kupas. Nanti saya masuk yang itu. Tapi nak bagi tahunya yang ketiga ni adalah kita jangan yang ketiga ini elemen dulu sebelum saya ulas yang kedua ni. Kita jangan mereka sesuatu yang tidak wujud ataupun entah berantah sumbernya. Ini bahaya ni. Saya patah balik contoh saya katakan tadi Harakah Daily. Tuan-tuan bayangkan, kalau tuan-tuan petik daripada Harakah Daily, tak sampai setengah jam, tiba-tiba error 404. Tak naya, tuan-tuan. Kan? Lepas tu, bila kata itu fitnah, tuan-tuan tak perasan. Status tuan-tuan tu dah berjalan selama 2 hari. Contoh, kadang-kadang tak sampai 2 hari. And viral, sampai viral, katalah pagi up, petang viral. Sampai ke petang tu viral. Bila check balik, tiba-tiba Harakah Daily tu dah error 404. Jadi maknanya, okey, dekat mana tuan-tuan nak bergantung harap tadi? Kat mana tuan-tuan nak bergantung tadi? Sebab berita tu dah tak ada tadi. Koyak, tuan-tuan. Koyak. Sebab tu saya kata Harakah Daily tak boleh pakai. Tuan-tuan jangan quote apa yang Harakah Daily cakap, lepas tu tuan-tuan ulas. Tak payah, tuan-tuan. Banyak lagi berita-berita lain. Banyak lagi, tuan-tuan. Okey, Harakah Daily kita tolak ke tepi. So, saya nak mengatakan elemen yang ketiga adalah jangan kita mencipta sesuatu fakta ataupun kita mereka-reka cerita. Ini jangan. Okey, ini sebenarnya dalam tiga perkara ini, yang ketiga ini paling penting, tuan-tuan. Paling penting. Sebab secara on papernya, kalau kita pun sedar, okey, untuk kita sedar, untuk kita memang kita sedar yang kata orang berita itu tak ada, tapi kita ada-adakan. Sebab kita nak jadi hero ni. Kita nak jadi hero, kita dibayar untuk menyebarkan fitnah. Macam pengakuan yang dibuat oleh Apple Masam. Tuan-tuan tengok tak? Dia kata apa? Based on project lah. Kan? Kadang-kadang dibayar beberapa juta. Tuan-tuan tengok lah media sosial tu. Banyak kan? Mula-mula mati-mati dia deny ni. Masa saya dedahkan di Wacana Sinar tu kan. Saya dedahkan di Wacana Sinar. Cyber trooper daripada Perikatan Nasional dibayar. Mati-mati dia nafikan. Tiba-tiba dipanggil masuk ke konti. Cool FM tak silap saya lepas tu dia mengaku pula kan. Memang ada dibayar dan sebagainya. So kita nak bagi tahu jangan ada-adakan benda yang tak ada. Jangan ada-adakan benda yang tak bukan-bukan. Jangan, tuan-tuan. Cukuplah setakat kita ulas apa yang dilaporkan dalam media. Kita jangan masuk dalam golongan-golongan palatau, walaun seluang dan kerengga ataupun geng-geng Apple Masam. Jangan, tuan-tuan. Sebab kita tak dibayar. Jadi bila tak dibayar, lepas tu bila kena saman, memang sakit lah jawab dia, tuan-tuan. Memang sakit jawab dia. So 3 elemen ini. 3 elemen ini tolong tuan-tuan, okey, hadamkan betul-betul, tanam dalam kepala 3 elemen. In short, saya ulang balik. Okey, yang pertama mesti reliable portal ataupun news. Ini yang pertama. Okey, yang kedua, kita ulas apa yang dinyatakan dalam berita. Yang ketiga, jangan buat cerita.
Dalam bahasa yang selalu kita belajar, jangan buat fitnah tuan-tuan. Fitnah ni bahasanya mudah saja. Benda tak ada kau ada-adakan. Okey geng. Itu saja yang daripada sahabat ni, sebab dia buat live banyak. Aku hanya ambil sekerat yang poin-poin ni untuk menjawab fitnah hak yang dikatakan Sanusi kena fitnah. Kita nak tanya, hak yang berah disorok tu fitnah ke? Sebab apa sampai boleh jumpa gudang, boleh jumpa beratus, total lah 2.8 juta kampit beras yang 10 kilo. Kalau dikira balik dengan berapa, dengan puluhan ribu tan tu kan, kalau kira balik 2.8 juta kampit. Aku dah buat satu video, aku menceritakan soal amaran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hang sorok, hang kena, hang akan didakwa, hang siaplah hang kena bayar denda. So apa yang berlaku, ini bukan fitnah, ini memang hakikat. Memang berlaku beras disorok, dan syarikat yang sorokkan beras itu syarikat di bawah Kerajaan Negeri Kedah. Faham tak? Syarikat yang di bawah Kerajaan Negeri Kedah. Sekarang ni memanglah kita duk dengar Sanusi dia duk jawab memang daripada dulu punya 2016 ke apa semua. Okey, itu satu bab. Sekarang ni yang dia sorok beras tu, orang petikaikan yang sorok beras. Faham tak? Yang sorok beras tu adalah anak syarikat Negeri Kedah. Jadi disebabkan dia ada mati akal, dia ada pening kepala apa semua, dia ugut kata siapa yang dok tak turunkan video-video fitnah-fitnah ni apa semua, dia akan saman. So takkanlah yang orang kritik, orang hantam, orang buat video ataupun berita RTM apa semua, keluarkan video syarikat di bawah Kerajaan Negeri Kedah menyorok beras tu, hang dok nak saman. Seperti mana brother yang Faizal tadi cakap, sepatutnya Sanusi dia kenalah refer kepada peguam dia dulu sebelum dia nak cakap macam tu. Sekarang ni orang pakat-pakat petikai pasal beras yang disorok, bukannya orang fokus kepada syarikat yang dilantik yang duk dapat berapa 100 juta apa semua dah. Sekarang ni beras yang disorok di bawah Kerajaan Negeri Kedah, dan beras yang disorok tu di Negeri Kedah. Dan yang macam berkaitan beras tu tak ada kena mengena tak ada kena mengena fitnah, tak ada kena mengena mengada-adakan cerita, tak ada pun cerita yang mewujudkan cerita tu sendiri, tak ada. Memang berlaku. Sebab tu SPRM dia pergi serbu, sekarang dia dah tutup beras tu, dan sekarang ni kilang tu di bawah penguatkuasa penyawak awam Kerajaan Malaysia. So mereka akan kira siasatan, of course akan lebih kantoi siapa punya kerja, adakah berlaku rasuah, adakah berlaku salah guna kuasa untuk nak burukkan kerajaan hari ni dengan menyekat beras. Mana nak tahu. Sebab apa? Kita dah dengar dulu gula tak ada kot belah nama Kedah apa kan. Rupanya tiba-tiba ada. Sedangkan Kedah baru ada rakyat baru ada 2 juta lebih ya. Selangor ada 7 juta. Rakyat dia saja belum masuk pendatang asing, tapi semua ada. Tak ada masalah. Minyak ke, beras ke, gula ke, minyak masak, telur, ayam semua ada, tapi dekat tempat yang ada 2 juta bermasalah. Jadi untuk nak memburukkan kerajaan hari ni dengan apa? Dengan menyorokkan keperluan rakyat. Cuba fikir. Mana nak tahu benda-benda menyorokkan tu adalah benar untuk nak memburukkan kerajaan pusat. Tunggulah SPRM siasat. Tunggulah sampai masa SPRM akan keluarkan fakta-fakta kes, fakta-fakta siasatan kenapa beras itu disimpan, kenapa beras itu disorok. Tunggulah, sebab of course dah kena tangkap toke tu pula toke yang dapat projek padi di bawah Kerajaan Negeri Kedah, di bawah Esko Pertanian Kerajaan Negeri Kedah. So, fikir-fikirkan, boleh subscribe, like, komen dan share. Jangan jadi walaun. Ini bukan fitnah, ini memang hakikat. Memang beras disorok. Orang petikirkan soal beras sekarang ni. Okey, terima kasih banyak. Inilah perkongsian aku. Kalau Sanusi itu berani, buatlah kerja dia. Cepat-cepatlah menjerit, cepat-cepatlah gelabah, cepat-cepatlah
Hang cari kekurangan orang akan cari kekurangan hang. Tu je. Allah Maha Adil, bro. Okey. Assalamualaikum.